Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita berjumpa untuk anak-anak darjah khas Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Dalam pendidikan Cinayat, kita masuk kepada pelajaran yang baru, iaitu pelajaran yang ke-9, kesalahan membunuh, Al-Qatlu. Okey, pengenalan dekat situ pada muka surat 73, awak semua boleh baca dan faham itu pengenalan serba sedikit tentang kesalahan membunuh. Saya terus kepada pengertian membunuh. Pengertian membunuh dari segi bahasa ialah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang meragut nyawa orang lain. Yang dilakukan oleh manusia dan mesti meragut nyawa orang lain. Okay, yang kedua, bawah tu, perbuatan itu disebut sebagai pembunuhan yang membawa kepada kematian. Okay, mesti tahu siapa yang buat, dilakukan oleh siapa? Manusia. Yang meragut nyawa orang lain dan perbuatan tu membawa kepada kematian. Itulah yang dinamakan membunuh. Okay. Seterusnya, dalil kesalahan membunuh. Firman Allah pada muka surat 74 ada dua firman Allah yang mengatakan berkaitan dengan kesalahan membunuh ini, iaitu dalil yang pertama dalam surah Al-Isra, surah ke-17 dalam Al-Quran, ayat yang ke-33. Artinya, dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Okey, baiklah, yang kedua, surah An-Nisa ayat 93. Artinya, dan siapalah yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal dia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Dalam surah An-Nisa ni tegas amaran Allah tentang kesalahan membunuh ni. Kita terus masuk kepada subtopik yang seterusnya, yang ketiga, jenis-jenis pembunuhan. Okay, anak-anak boleh tengok pada muka surat 74 dalam kitab. Yang dekat paparan awak semua ni adalah ringkasan dia sahaja. Okey. Menurut pendapat fuqaha yang masyhur, pembunuhan terbagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama iaitu membunuh dengan sengaja, yang kedua membunuh separuh sengaja, dan yang ketiga membunuh tidak sengaja. Okey, mari kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan jenis-jenis pembunuhan ni. Okey, yang pertama tu al-qatlu al-amdu, membunuh dengan sengaja, iaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan niat. Seperti membunuh dengan senjata tertentu, membunuh dengan parang ke, senjata api ke, benda berat ke, ada niat. Dan memang niat tu untuk membunuh seseorang menggunakan alat yang digunakan tu untuk membunuh. Okay, yang kedua, jenis pembunuhan dia membunuh separuh sengaja atau kita panggil al-qatlu shibhul amdi. Okay, yang mana perbuatan sengaja tetapi tiada niat membunuh. Perbuatan dilakukan dengan sengaja tetapi tidak dengan niat hendak membunuh. Okay, contoh yang dalam kitab diberi, okay, menolak mangsa ke dalam sungai sehingga mangsa lemas dan menemui ajal. Okay, tak ada niat nak bunuh kawan tu, tapi perbuatan kita tu sengaja menolak dia ke dalam sungai. Tak tahu pula dia tu tak pandai berenang. Maka temuilah ajal. Contoh macam tu. Okey, yang ketiga, jenis-jenis pembunuhan dia membunuh tidak sengaja ataupun kita panggil al-qatlul khata'u. Perbuatan yang boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Contoh yang diberi dalam kitab ada 4, tapi saya senaraikan 3 je mengikut slide ni. Okay, yang pertama, sengaja tetapi bukan tuju kepada mangsa. Maksud kat sini, okay, perbuatan tu bukan ditujukan kepada mangsa. Seperti, okay, orang yang dengan sengaja hendak menembak pelanduk tetapi terkena orang ini. Orang ini disebut juga tersalah buat, khata'u fil qatli. Perbuatan dia salah, tapi niat dia betul, dia nak membunuh, tetapi
bukannya manusia dia nak bunuh haiwan terkena pula dekat manusia. Okey, yang kedua, contoh dia dalam situasi yang tidak sengaja ni, okey, perbuatan sengaja dan ditujukan kepada bangsa. Okey, contoh dia, orang dengan sengaja hendak menembak beruang dan memang beruanglah sasaran dia. Tetapi ternyata yang disangka beruang itu manusia. Okey, ini disebut tersalah niat. Khata'u fil qasdi. Okey. Niat dia perbuatan dia betul dah, tetapi tersalah niat. Yang dia anggap tu, ingatkan tu beruang, rupanya manusia. Okey, dan yang ketiga, perbuatan akibat kecuaian. Perbuatan ni disebabkan pelaku tu cuai. Contoh yang diberi, okey, orang yang tidur lalu terjatuh ke atas budak yang sedang tidur, lalu budak tu mati. Ataupun yang kedua, dibagi contoh, pemandu kereta undur kereta tanpa melihat ke belakang, lalu terlanggar budak yang sedang bermain dengan menyebabkan budak itu mati. Okey, ini kes benar. Ada kes ayah baru balik kerja, anak dia datang daripada arah belakang, ayah dia tak perasan, ayah dia undur nak parking masuk kereta kat garaj, tiba-tiba terlanggar, maka budak tu mati. Ayah dia bukan, tak ada seorang ayah pun nak bunuh anak kan. Jadi itu perbuatan yang mana perbuatan itu dianggap sebagai jenis dia membunuh dengan tidak sengaja atas kecuaian. Okey. Seterusnya, kita masuk pula subtopik yang seterusnya untuk hari ini, iaitu perbuatan membunuh. Okey, boleh tengok dalam kitab muka surat 75. Okey, perbuatan membunuh terbagi kepada 3 bahagian. Okey, perbuatan. Yang nak kenal depan tu perbuatan, mesti ada perkataan perbuatan. Okey, yang pertama, perbuatan melakukan. Siapa yang melakukan tu? Okey, contoh yang diberi, A membunuh B dengan pisau, maka A telah melakukan perbuatan membunuh. Oleh itu, A dipertanggungjawabkan ke atas pembunuhan itu. Okey, jelaskan kat sini. Okey, yang kedua, perbuatan menyebabkan. Apa yang menyebabkan seseorang itu boleh terbunuh? Okey, contoh yang diberi, A memberi racun kepada B, menyebabkan B mati. Okey, racun sebagai sebab. Dan A memberi racun menyebabkan B mengambil racun walaupun dengan tindakan sendiri. Maksud kat sini, okey, apa benda yang menyebabkan seorang itu mati, dikira membunuh. A dipertanggungjawabkan ke atas pembunuhan itu yang diberi racun tadi. A ni yang menyebabkan dibunuh adalah racun. Diberi racun kepada B. Maka B ambil racun tu. Racun memang sifat nak bunuh. B mengambil racun walaupun dengan sendiri, bukan dipaksa. Tu dikira perbuatan menyebabkan. Okey, dan yang ketiga, perbuatan membunuh ialah perbuatan yang menjadi syarat membunuh. Okey, contoh yang diberi. Ni kalau kita cerita-cerita kelakar, tapi itulah dalam jenayah ni, jenayat kita ni. Okey, A menggali parit untuk mengalirkan air. Tiba-tiba B terjatuh ke dalam parit lalu mati. Okey, oleh itu A tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas kematian itu. Sebab apa? Perbuatan itu menjadi syarat membunuh. Dia tengah buat kerja, bukan ada niat nak bunuh orang pun. Siapa je nak masuk dalam lubang tu kan? Tapi tiba-tiba, nama pun perkataan tiba-tiba. Tiba-tiba B terjatuh ke dalam parit. Mungkin dia tengah naik basikal ke, lari, jogging ke, tak perasan orang tu gali lubang, gali parit. A tu memang buat kerja dia. Tiba-tiba B datang, maka B tu jatuh lalu mati. Jadi A ni tengah buat kerja, takkan dia disabitkan membunuh pula. Tu perbuatan yang menjadi syarat membunuh. Okey. Semoga kita bertemu lagi pada tajuk seterusnya. Saya buat bahagian-bahagian sebab tajuk untuk pelajaran yang ke-9 ni panjang. Jadi saya buat bahagian 1, 2, 3. Dan yang keempat insya-Allah. Maka kita akan berjumpa lagi untuk video bahagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiasi diri, hiasi pribadi.